Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua anak-anak murid yang saya sayangi sekalian. Baik, hari ini cikgu dan cikgu Faridah tak buat Google Meet. Okay, tapi kami rakam dulu video PDPR untuk pengajaran kamu pada hari ini. Okay, memandangkan ada antara kamu yang ramai lagi baru masuk ke kelas 1 KRK ni. Okay, cikgu akan bagi sedikit ringkasan bab 1 yang telah kita pelajari sebelum ni. Okay. Baik, dalam bab 1 kita dah pun mempelajari tentang konsep asas pemikiran komputasional. Okay, konsep asas pemikiran komputasional. Di mana dalam tajuk bab 1 ni mementingkan yang pertama sekali adalah kamu perlu menghafal apa itu pemikiran komputasional. Definisi ataupun definition dia. Definisi pemikiran komputasional. Kamu boleh tengok dekat buku teks muka surat 2, ada dekat situ. Pemikiran komputasional ialah satu proses pemikiran bagi tujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri, berbantukan komputer atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas sains komputer. Itu adalah definisi lengkap bagi pemikiran komputasional. Sepatutnya seorang pelajar ASK dia wajib menghafal definisi konsep pemikiran komputasional ni. Okey. Yang kedua, tajuk bab 1 juga kita dah mempelajari tentang proses pemikiran komputasional. Proses pemikiran komputasional yang terdiri daripada 4 proses. 4 proses. Yang pertama adalah masalah dipecahkan. Setelah masalah dipecahkan, langkah kedua adalah kita kenal pasti corak yang sama. Langkah ketiga ialah kita perkara yang tidak penting ditinggalkan. Yang keempat adalah menyediakan satu model penyelesaian masalah. Itu adalah proses pemikiran komputasional. Kemudian tajuk seterusnya adalah teknik-teknik dalam pemikiran komputasional. Teknik-teknik dalam pemikiran komputasional ada 4 juga. Ada 4 juga. Proses ada 4, teknik juga ada 4. Teknik terdiri daripada yang pertama sekali adalah teknik leraian. Teknik leraian. Teknik leraian bermaksud kita membuat proses pemecahan suatu masalah ataupun sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang kecil, supaya ianya memudahkan pemahaman dan juga penyelesaian sesuatu masalah. Itu adalah teknik leraian. Dalam bahasa Inggeris dipanggil decomposition. Teknik yang kedua ialah teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak, pattern recognition. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik pengecaman corak ini? Teknik pengecaman corak adalah untuk mengenal pasti corak-corak yang tertentu. Mengenal pasti corak-corak yang tertentu sama ada persamaan ciri-ciri masalah yang sama, supaya lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Yang ketiga, teknik yang kita gunakan dalam pemikiran komputasional yang ketiga iaitu teknik peniskalaan. Peniskalaan ataupun kita panggil dia abstraction. Abstraction. Dalam teknik peniskalaan ini kita hanya memfokuskan kepada perkara-perkara yang penting sahaja. Kita definisi bagi teknik peniskalaan ialah meninggalkan aspek yang kurang penting. Meninggalkan aspek yang kurang penting yang terdapat dalam corak-corak yang dicamkan. Dan kita fokus kepada aspek yang penting sahaja untuk menyelesaikan masalah.
Yang keempat, yang terakhir adalah teknik pengitlakan. Yang keempat adalah teknik pengitlakan ataupun generalization. Bila kita katakan teknik yang keempat ini, dia melibatkan kepada pembinaan model. Pembinaan model. Kita dah lalui teknik yang pertama iaitu leraian. Kemudian setelah kita buat proses untuk teknik leraian, kita pergi buat pula teknik pengecaman corak. Dan selepas tu kita buat pula teknik peniskalaan. Dan yang terakhir kita buat teknik pengitlakan iaitu pembinaan model. Pembinaan model ini selalunya melibatkan formula, langkah, peraturan, teknik, untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Baik. Seterusnya untuk hari ini kamu akan terus ke bab 2. Terus ke bab 2 iaitu perwakilan data. Bab 2 perwakilan data. Dalam tajuk bab 2 ni ada 2 standard kandungan yang kamu akan kuasai iaitu 2.1 kita akan melibatkan kepada sistem nombor perduaan. Dan 2.2 kita akan membuat berkaitan dengan ukuran data. Untuk pengetahuan kamu, dalam tajuk perwakilan data ni kita lebih banyak menggunakan proses pengiraan matematik. Proses pengiraan matematik. Baik. Untuk hari ini, cikgu akan minta kamu boleh tengok muka surat 20. Tajuk 2.1 sistem nombor perduaan. Cikgu akan sharekan skrin dengan kamu. Baik. Tajuk yang seterusnya adalah bab 2. Bab 2. Sini ya. Di sini nombor 2.1. Sistem nombor perduaan. Sistem nombor perduaan. Dalam tajuk ni kamu akan belajar 2 sistem. Iaitu sistem nombor perduaan dan satu lagi adalah sistem nombor perpuluhan. Baik. Yang pertama, isyarat elektrik boleh wujud dalam keadaan off dan on. Nombor perduaan ini dia ada 2 digit nombor perduaan iaitu 0 dan 1. 0 dan 1. 0 diwakili oleh off dan 1 adalah untuk on. Ini apa? Ini adalah isyarat elektrik. Maksudnya bila kita on switch lampu kita mula padam. Bila lampu padam maksudnya off. Off nilai dia berapa? 0. Lampu padam nilainya 0. Kemudian kita on switch. Bila kita on means nilai dia berapa sekarang? 1. This one 0, this one 1. 0, 1. Data data diwakilkan dalam komputer sebagai isyarat elektrik dengan menggunakan digit 0 untuk off dan 1 untuk on. Seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi. Komputer melihat semua data sebagai satu siri nombor perduaan. Ingat ya, komputer hanya boleh memahami nombor perduaan sahaja. Nombor perduaan tu nombor berapa? Nombor perduaan itu melibatkan nombor 0 dan 1 sahaja. Dia tak ada nombor lain. 0 dan 1 sahaja. Semua data yang diproses oleh komputer perlu ditukarkan kepada format nombor perduaan. Litar dalam satu pemprosesan komputer dibentuk daripada berjuta-juta transistor.
Transistor ialah suis halus yang diaktifkan oleh isyarat elektronik yang diterima. Perwakilan data dalam bentuk digit kosong untuk off dan 1 untuk on adalah gambaran off dan on transistor. So kalau untuk sistem komputer, on dan off ni, on dan off apa? On dan off untuk transistor. Okay. Satu program komputer adalah satu set arahan. Okay. Pengatur cara menuliskan kod komputer yang terdiri daripada set arahan. Setiap set arahan akan diterjemahkan kepada kod mesin yang menggunakan kod nombor perduaan supaya unit pemprosesan dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, perisian, muzik, dokumen dan maklumat yang diproses oleh komputer disimpan dalam bentuk nombor perduaan. Okey, sebenarnya apa sahaja dokumen yang ada dalam komputer kita, sama ada dia adalah kategori perisian yang kita download daripada internet, kita install dalam komputer kita, dia sebenarnya disimpan dalam komputer menggunakan nombor perduaan 01. Okay, muzik, kita download lagu, kita simpan dalam komputer kita, juga disimpan dalam bentuk nombor perduaan. Kita type dekat Word, kita buat kerja dekat Microsoft Office PowerPoint contohnya, bila kita buat siap kerja kita, kita then save dalam komputer kita. Setiap dokumen yang kita save itu juga adalah dikategorikan sebagai nombor perduaan. Okay, baik, kemudian ini dia tunjuk rajah dekat kita. Semua maklumat dalam komputer disimpan dalam bentuk nombor perduaan. Okay. Kita menggunakan tertikus, papan kekunci ataupun kamera untuk kita masukkan data ke dalam komputer kita menggunakan unit pemprosesan. Okay. Dan dalam unit pemprosesan ni lah, bila kita type, kita nak masukkan, apa yang dimasukkan dalam komputer kita itu sebenarnya disimpan dalam bentuk kod perduaan sebegini. Okay, kod perduaan sebegini. So, secara asasnya, kamu kena ingat, komputer hanya memahami nombor perduaan sahaja. Secanggih mana pun komputer itu, okay, sebenarnya dia perlu menukarkan semua jenis bahasa yang canggih-canggih itu ke dalam bahasa mesin. Okay, bahasa mesin ni terdiri daripada nombor perduaan lah, iaitu 0 dan 1. Okay, seterusnya tajuk 2.1.1. Okay, nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Okay, nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Okay, manusia menggunakan sistem perpuluhan dalam kehidupan seharian. Nombor yang kita gunakan sekarang dalam kehidupan kita, bila orang tanya, umur kamu berapa? Umur saya adalah 13 tahun. 13 itu sebenarnya sistem nombor perpuluhan. Sebenarnya kita panggil dia sebagai nombor perpuluhan juga, tapi kita tak panggil lah dia sebagai nombor perpuluhan dalam kehidupan kita kan. Okay. Tapi bila kamu belajar ASK, kamu akan tahu sistem nombor perpuluhan itu dia terdiri daripada 10 digit. Okay, 10 digit asas. Okay. Kalau nombor perpuluhan dia ada 10 digit. Okay, 10 digit bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 0 hingga 9 untuk mewakili sebarang nombor. Okay, sistem perpuluhan juga kita panggil dia sebagai sistem asas 10. Okay, sistem asas 10. Kenapa kita panggil dia sebagai sistem asas 10? Sebab dia hanya ada 10 digit. Okay, 10 pilihan digit daripada 0 hingga 9. Okay. Nilai sesuatu digit dalam sistem perpuluhan bergantung kepada nilai tempatnya dalam nombor yang berkenaan. Nilai sesuatu digit dikira dengan mendarabkannya dengan nilai tempatnya. Okay, kalau kamu tengok macam ni, kamu memang
Agak susah untuk kamu faham, tapi kita tengok contoh. Okey, macam ni. Jadual 2.1 menunjukkan nilai digit-digit bagi nombor 3, 4, 5. Okey. Nombor 3, 4, 5. Nombor 3, 4, 5 ni nombor apa? Okey. 3, 4, 5 ni nombor apa? Sebenarnya dia adalah nombor perpuluhan. Okey. Nilai-nilai digit dalam nombor 3, 4, 5. Okey, macam mana apakah cara mendapatkan nilai? Okey, macam mana kita nak dapat 3, 4, 5 ni? Okey, yang pertama sekali kita nak dapat macam mana nombor 3, 4, 5 ni? Kita kena buat 3 kotak, okey. 3 baris kotak, 3 baris, kemudian kita buat kat sini 5 kotak. 10 kuasa 0, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3, 10 kuasa 4. Okey. Kemudian kita line kedua, kita masukkan nilai untuk nilai tempat bagi nombor asas 10. 10 kuasa 0 nilai dia 1. 10 kuasa 1 nilai dia 10. Okey. 10 kuasa 2, 100. 10 kuasa 3, 1000. 10 kuasa 4, 10,000. Okey. Line kedua ni kamu kena pasti betul-betul. Sebab ada selalunya lah pelajar dia akan membuat kesilapan di bahagian line kedua. Okey, line kedua. 10 kuasa 1 dia betul dah cakap kata 10 kuasa 1 tu 10. Di sini 10 kuasa 0 dia letak kat sini kosong. Tak ya, sebenarnya sebarang nombor yang kuasa dengan kosong nilai dia tetap 1. Okey, 10 kuasa 10 kuasa 2 bermaksud 10 darab 10. 10 darab 10 jadilah 100. Okey, 100. Kemudian kita ada 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 bermaksud 10 darab 10 darab 10. Jadinya 1000. Okey, 10 kuasa 4 bermaksud 10 darab 10 darab 10 darab 10. Okey, sebanyak 4 kali. So, kita akan dapat 10,000. Kemudian, bila kita dah siap line kedua, kita masukkan nombor yang kita ada ni untuk line ketiga. Okey, line ketiga, kita masukkan nombor 3, 4, 5. Kita ada 3 nombor saja di sini. So, kita bermula daripada sinilah. Kalau kita ada 4 nombor, kita akan mula daripada sini. Kalau 5 nombor, bermula daripada sini. So, sekarang kita ada 3 saja nombor, kita mula daripada kotak yang ketiga. 3, 4, 5. Okey, kemudian kita buat proses darab. Kita nak buktikan bahawa 3, 4, 5 ni kita nak buktikan bahawa 3, 4, 5 asas 10 sama dengan 3, 4, 5. Okey, so kita buat proses darab. 3 darab 100. Okey, 3 ni darab 100. Kita dapat 300. 4 darab 10 kita dapat 40. 5 darab 1 kita dapat 5. Okey, kemudian last kali kita buat apa? Kita campurkan dia. 300 tambah 40 tambah 5. So kita dapatlah nombor. Kita boleh cakap rumusan dia macam ni. Kita boleh katakan 3, 4, 5 asas 10. Ini membuktikan bahawa 3, 4, 5 asas 10 sama dengan 3, 4, 5. Okey, terbukti bahawa 3, 4, 5 asas 10 sama dengan 3, 4, 5. Okey, baik. Contoh yang kedua. 2.1. Apakah cara mendapatkan nilai 2017 dalam sistem perpuluhan? Okey, 2017. Ada berapa nombor? Kalau kita tengok ada 4 nombor. Okey, kita guna sampai di sini. 10 kuasa 3. Okey, 10 kuasa 3. Kemudian kita buat apa? Okey, kita letakkan. Sepatutnya kamu kena letakkan kat sini. Di sini dia tak buat dah macam ni. Dia anggap pelajar tu dah boleh hafal dah. Dah boleh tahu dah line kedua kan. Dia terus tulis nombor. Okay. So di sini
1003 ni adalah tempat nombor 2. 1002 kita isikan dengan 0. 1001 isikan dengan 1. 1000 adalah 7. Okey, kita ambil balik nombor ni. 2017. Okey, isikan dalam kotak. Kemudian kita buat apa? Kita buat proses darab. 2 darab 1000. 1000 ni ambil mana? 1000 ni kita dapat daripada 10 kuasa 3. 10 darab 10 darab 10. So 2 darab 1000 jawapannya 2000. Okey. Kemudian kosong. Kita kena tulis juga walaupun kosong. Kosong darab dengan berapa? 10 kuasa 2 adalah 100. 10 darab 10 jadi 100. Okey. Kosong darab 100. Kemudian sini adalah 1 darab 10. Okey. Kemudian ini adalah 7 darab 1. 1 ambil daripada mana? 1 ambil daripada 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong nilai dia 1. Okey. Lepas kita buat proses darab macam ni, kita akan tambahkan dia. Okey. Kita tulis kat sini. Nilai perpuluhan 2017 sama dengan 2000 tambah 0 tambah 10 tambah 7 sama dengan 2017. 2017. Okey. Walaupun kosong, kamu kena tulis. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Komputer menggunakan sistem perduaan untuk menyimpan data. Okey. Komputer menggunakan sistem perduaan. Sistem perduaan tu macam cikgu kata tadilah. Kalau kamu dengar perkataan sistem perduaan, kamu dengar perkataan nombor perduaan, kemudian ada lagi bahasa mesin ataupun kod binari, benda yang sama. Okey, yang terdiri daripada digit 0 dan 1. Ingat ya, empat benda ni. Sistem perduaan, nombor perduaan ataupun asas 2 disebut kemudian kod binari ataupun bahasa mesin. Benda yang sama. Sistem ini digunakan untuk 2 digit sahaja iaitu 0 dan 1 untuk mewakili data. Sistem perduaan juga dikenali sebagai sistem asas 2 kerana terdapat 2 pilihan digit iaitu 0 dan 1. Okey. Nilai sesuatu digit dalam sistem perduaan bergantung kepada nilai tempatnya dalam nombor yang berkenaan. Darabkan digit itu dengan nilai tempatnya untuk menentukan nilai sesuatu digit. Okey, kamu tengok kat sini. Ada contoh dia bagi nilai digit dalam nombor perduaan 1011. Okey, 1011. Kita tengok pun kita dah tahu. Ni adalah nombor perduaan. Okey, ingat nombor perduaan dia tak ada nombor lain. 0 dengan 1 je. Okey, kemudian macam mana kita nak buat? Kita buat 3 line macam ni. Okey. Baris pertama adalah 200. Okey. Sebab sekarang kita bercerita tentang asas 2. So kita buat kotak, kita tulis 200, 201, 202, 203, 204. Okey. Kemudian di bawah ni line kedua adalah nilai tempat bagi nombor perduaan bermula daripada 1, 2, 4, 8, 16. Okey, macam mana boleh dapat 4? Okey, 200, 1. 201, 2. 202, 4. 202 maksudnya 2 darab 2, 4. 203, 8. 2 darab 2 darab 2. Darab 3 kali, kita dapat 8. 204, 2 darab 2 sebanyak 4 kali. 2 darab 2 darab 2 darab 2, kita dapat 16. Okey. Kemudian kita buat apa? Sama juga dengan perpuluhan tadi. Kita buat proses darab. 0 darab 16. Okey, 0 darab 16 dapat 0. 1 darab 8 dapat 8. 0 darab 4 dapat 4. 1 darab 2 dapat 2. 1 darab 1 dapat 1. Kemudian langkah akhir ialah okey, kita buat proses ini. Okey, nilai perduaan 10 kita tulis balik
nilai perduaan 1011 sama dengan, tulis balik, 0 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11. Okey. Tulis dalam kurungan 11. Okey, macam tu jawapan akhir dia. Okey, baik. Cikgu nak kamu tolong buat latihan aktiviti berfikir 2.1 dalam buku kamu. Okey, tolong buat aktiviti berfikir 2.1 nyalaan lampu mentol ni dalam buku kamu. Kamu lukis, arahan ni kamu tak payah tulis. Tak payah tulis arahan. Kamu hanya tulis tajuk dia. Pengiraan dengan menggunakan nyalaan mentol. Okey, kamu tulis tajuk dia aktiviti berfikir 2.1. Kemudian kamu tulis yang ni dan kamu lukiskan. Lukislah. Janji nampak lampu mentol mana yang menyala, yang mana yang tak menyala. Okey, ada dekat sini tiga bahagian. Okey. Kamu lukis, kalau nak cantik tu warnakan. Yang ni warna hitam, hitam tak menyala. Tak menyala nilai dia berapa. Okey, kalau menyala nilai dia berapa. Kemudian ini adalah nombor perduaan, nilai tempat perduaan, manakala ini adalah perpuluhan. Okey, kalau dalam perduaan, lampu yang tak menyala tadi, kita letakkan dia sebagai tak menyala maksudnya off. Off nilai dia kosong. Okey. Sini off juga nilai dia kosong. Sini nyala nilainya 1. Sini kosong, sini kosong, sini 1. Okey. Berapa nilai dia untuk perpuluhan? Kalau nombor perduaan kita dapat 001. Nilai perpuluhan berapa? Nilai perpuluhan 1. Okey, 1. Yang ni 1. Okey. Kalau yang ni, line kedua, sini kosong, sini 1, sini kosong. Nilai perpuluhan kita dapat berapa? Yang ketiga, yang keempat. Okey. Kamu buat latihan ni dalam buku latihan kamu. Buku nota ASK tu. Okey, kemudian okey, kamu pergi kepada tajuk muka surat 23. Okey, 23. 2.1.2. Okey. Penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey. Penukaran nombor perduaan kepada perpuluhan. Macam mana kita nak buat? Kita nak tukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey. Kamu tengok kat sini. Dia kata Rajah 2.2 menunjukkan proses penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Perhatikan bahawa hanya 2 buah mentol yang menyala, iaitu pada nilai tempat 1 dan 2. Mentol pada nilai tempat 4 dan 8 tidak menyala. Jika tidak menggunakan 1 untuk mewakili mentol yang menyala dan 0 untuk mewakili mentol yang tidak menyala, maka nombor perduaan yang diwakili oleh susunan mentol ini ialah 0011. Okey. Nilai perpuluhannya ialah, berapa nilai perpuluhannya? Kamu tengok. Okey. Ini adalah nilai lampu mentol dalam sistem nombor perduaan. Tak menyala, 0. Okey. 0 off lah, tak menyala. Menyala, kita letak 1. Okey. Kemudian nombor dekat sini adalah nilai tempat. Ini adalah nombor perduaan. Ini adalah nilai tempat bagi nombor perduaan. 1, 2, 4, 8. Macam mana kita nak kira dia? Kita darab. 0 darab 8, 0. 0 darab 4, 0. Okey.
Sebabkan yang 2 ni menyala, kita kira 2 ni. 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. Kemudian last sekali kita tambahkan. 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Jawapannya 3. So, kita boleh bagi jawapan akhir 0011 nombor perduaan sama dengan 3 asas 10. Okay. Sama dengan, kalau kamu nak tulis 3 asas 10 ataupun nombor perpuluhan, nombor 3 nombor perpuluhan pun boleh. Okay. Okay, kemudian aktiviti berfikir 2.3, yang ni juga cikgu nak kamu buat dalam latihan buku teks, latihan buku teks ni. Okay, latihan buku teks ni sila buat dalam buku nota ASK kamu. Okay, sama je macam tadi. Kita tengok yang menyala berapa? 1. Yang tak menyala 0. So 1, 0, 1, 0. Di bawah ni apa? Di bawah ni adalah nilai tempat bagi nombor perduaan. Bermula dengan 1, 2, 4, 8. Kemudian kita buat apa? Kita darab. Okay. 1 darab 8, 8. Kemudian 0 darab 4, 0. Kemudian yang ni 1 darab 2, 2. Kemudian 0 darab 1. Berapa? 0. Tambahkan berapa jawapan dia. Dah sekali dapat nombor perpuluhan berapa. Okay. Okay, nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Okay. Nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Kita buat kotak. 10 kuasa 0. 10 kuasa 1. 10 kuasa 2. 10 kuasa 3. 10 kuasa 0. 1. 10 kuasa 1. 10. 10 kuasa 2 sama dengan 10 darab 10. Okay. 10 kuasa 3 sama dengan 10 darab 10 darab 10. Okay, perduaan. Kita lukis kotak. Line pertama, kita buat 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Kamu nampak tak kat sini? Dua-dua dia ada persamaan dia apa? Dia bermula dengan kuasa 0. Jangan lupa ya. Sebarang nombor asas yang kita belajar dalam ASK, semuanya bermula dengan kuasa 0. Okay. 0, 1, 2, 3 sehingga selanjutnya lah berapa nombor yang kita ada. Okay. 2 kuasa 0, 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Macam mana kita dapat? 2 darab 2. Okay. 2 kuasa 3 sama dengan 8. 2 darab 2 darab 2. Okey, seterusnya adalah contoh 2.2. Okey, contoh 2.2. Tukarkan nombor perduaan 10111010 kepada nombor perpuluhan. Tuliskan nilai tempat nombor perduaan dalam jadual bermula dari baris kanan. Masukkan nilai nombor perduaan yang diberi. Kemudian cari hasil darab baris pertama dengan baris kedua. Okey. Macam mana kita nak tukar perduaan kepada perpuluhan. Okay, nak tukar perduaan kepada perpuluhan. Okay, kita tulis 3 line. Okay, kita buat 3 line. Yang pertama adalah nilai tempat bagi nombor perduaan. Okay, disebabkan nombor perduaan ni panjang, so kita kena buat sampai ni 200.
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Okey, sampai 207. Lepas tu kita isikan dengan nombor perduaan. Okey, kita isikan dengan nombor perduaan. Kemudian kita buat proses pendaraban. Okey, pendaraban 1 darat 128. Okey, kemudian yang ni 0,64, 1 darat 32, 1 darat 16, 1 darat 8, 0 darat 4, 1 darat 2, 0 darat 1. Okey. Kemudian langkah akhir apa yang kita buat? Kita dah buat proses darab, kemudian kita kena buat proses tambah ya, bersambung dengan muka surat 25, kita kena tambah. Kita tambahkan semua. Tambahkan semua. So last kali kita akan dapat jawapan dia 186. Okey, 186. So ayat last kamu boleh tulis 1011 1010 perduaan sama dengan 186 nombor perpuluhan. Okey. Okey. Kemudian okey, yang seterusnya 2.1.3. Okey, 2.1.3. Penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey. Kita nak tukar nombor perpuluhan kepada perduaan ni, dia ada dua kaedah. Okey, ada dua kaedah. Okey, yang pertama nama dia kaedah bahagi dua dan gunakan bakinya. Okey, kaedah bahagi dua dan gunakan bakinya. Dan satu lagi adalah kaedah ambil daripada baki. Okey, kita tengok satu persatu. Kaedah bahagi dua dan gunakan bakinya. Dalam kaedah ini, nombor asal dibahagi dengan 2. Catatkan hasil bahagi dan bakinya. Hasil bahagi pertama dibahagikan kepada 2 sekali lagi dan hasil bahagi serta bakinya dicatatkan. Hasil bahagi akan dibahagikan dengan 2 sehingga tidak boleh dibahagi lagi dan setiap bakinya dicatatkan. Nilai nombor perduaan diambil berdasarkan bakinya secara songsang. Okey? Baik. Kamu tengok kat sini. Tukarkan nombor perpuluhan 84 kepada nombor perduaan. Okey, menggunakan kaedah bahagi 2 dan gunakan bakinya. Dan kaedah ambil daripada baki. Okey, yang ni dia cerita dua kaedah yang sama. Soalan yang sama menggunakan dua kaedah yang berbeza. Sorry, cikgu pun silap cakap dah. Okey, soalan yang sama iaitu nombor 84. Nombor perpuluhan 84 kita nak tukar dia kepada perduaan. Okey, macam mana kita nak buat? Yang pertama kita gunakan kaedah bahagi 2 dan gunakan bakinya. Okey. Kita buat apa? Mula-mula 84 ni, okey, step pertama. 84 kita bahagi dengan 2. Sama dengan berapa? 42. Ada baki tak? Macam mana kita nak dapat baki? Okey, 42 darab dengan 2 berapa? 84 kan? Okey, 84 tolak 84 ada tak baki kat sini? Tak ada. So tulis kosong. Okey. Baki kosong sini. Kemudian 42 ni kita turunkan di bawah. 42 bahagi 2 sama dengan 21. Okey. 21 darab 2 dapat berapa? 42. Kan? 21 darab 2 dapat 42. 42 tolak 42, kosong. Okey. Kemudian nombor 3. Kita ambil 21 ni, turun sini. 21 bahagi 2 kita dapat
10. Okey, ada baki tak? 21 bahagi 2 dapat 10. Ada baki tak? Ada baki 1. Okey. Kemudian 10 turun bawah. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Ada baki tak? 5 darab 2. 10 kan? Tak ada baki dah. 10 tolak 10. Kosong. Okey. Yang kelima, 5 bahagi 2. 5 bahagi 2 sama dengan 2. Okey. 2 ada baki tak? Ada. 2 darab 2, 4. 5 tolak 4, 1. Okey. Kemudian 2 ni turun sini. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Tak ada baki. Kosong. Okey. Kemudian 1 bahagi 2. Tak boleh kita dapat kosong point berapa kan. Sama dengan kita tulis kosong di sini. Ada tak baki? Ada. Baki tu kita ambil daripada sini. Sini bawa ke. Daripada 1 ni kita bawa dia jadi baki. Okey, cara kita nak baca jawapan akhir dia adalah daripada bawah ke atas. So, jawapan akhir sama dengan 10, 10, 10, 0 asas 2. Okey, ini cara untuk macam mana kita nak tukar nombor perpuluhan 84 kepada nombor perduaan guna kaedah bahagi 2 dan gunakan bakinya. Kemudian, kita nak buat semakan pula. Betul ke salah jalan kira yang kita buat ni? Jawapan yang kita dapat akhir ni. Betul ke salah? Kita buat macam mana? Kita buat 2 line macam ni, 2 kotak. Lepas tu, 2 baris ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Okay. Atas ni kita isikan dengan nombor. Nilai tempat nombor perduaan. Dan di bawah ni kita isi dengan nombor perduaan yang kita dapat jawapan tu. Kita nak check sama ada jawapan kita betul atau salah. Okey, kemudian kita isilah 10, 10, 10, 10. Okey, kemudian kita buat proses darab. Darab, kemudian kita akan tambah. Kalau kita dapat balik 84, maksudnya jawapan kita tepat. Okey, kita dapat balik 84, jawapan kita tepat lah. Sebab nombor soalan diberi adalah nombor perpuluhan 84. So, jawapan akhir bagi nombor perpuluhan tu kita mesti dapat 84 balik. Barulah jawapan kita tu dikatakan tepat. Okey. Kemudian, yang kedua. Okey, tadi yang pertama kaedah bahagi 2 dan ambil bakinya. Okey, yang kedua adalah kaedah ambil daripada baki. Okey, kaedah ambil daripada baki. Okey, langkah pertama. Okey, kita akan buat kotak. Okey, untuk soalan yang kedua ni, kamu akan buat kotak. Buat kotak. Okey. Dan dalam tu kita isi dengan nombor. Line pertama tu kita isi dengan nilai tempat nombor perduaan. Okey. Nilai tempat nombor perduaan, tetapi kamu kena berhenti nilai tempat nombor perduaan tu sebelum nombor 84. So, kalau dalam soalan ni sebelum 84 adalah 64 lah. Okey. Ni adalah nilai tempat bagi nombor perduaan. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Jangan lebih. Kita kena kurang daripada nombor yang kita ada. Okey. Lepas tu, dia ada persoalan untuk soalan ni. Kita tanya, bolehkah 64 diambil dari 84? Okey, bolehkah 64 diambil dari 84? Oleh sebab 64 boleh diambil dari 84, kita ada RM84. Contohnya lah. Okay, kita ada RM84. Boleh tak kalau kita nak ambil RM64 tu daripada RM84? Jawapan dia tentulah boleh. Kalau boleh, kita tandakan sini dengan 1. Okay, kita tulis dengan 1. Bila kita tulis di sini 1,
kita kena buat proses pengiraan. Okay, kita nak kira macam mana? Sebab kita dah ambil. Bila kita dah ambil, kita kena tolak. Okay, so kita buatlah 84 tolak 64 sama dengan 84 tolak 64 sama dengan 20. Okay, 20. Okay, sekarang kita ada nombor yang baru. Kita tak pandang dah nombor 84 sekarang. Kita pandang nombor 20 pula. Okay, 20. Sekarang nombor yang kita ada adalah 20. Okay, step yang kedua, kita kena tanyalah, bolehkah 32 diambil daripada 20? 32 ni, dia lebih daripada 20. Boleh tak ambil daripada 20? Sudah tentu tidak boleh. Kalau tidak boleh, kita tuliskan dia dengan kosong. Okay, kita tuliskan dia dengan kosong. Okay, ada proses tolak tak? Tak ada sebab kita tak boleh ambil. Okay, langkah ketiga. Okay, langkah ketiga. Bolehkah 16 diambil dari 20? Okay, bolehkah 16 diambil dari 20? Ada RM20, kamu nak guna RM16. Boleh tak? Jawapan dia boleh. Bila boleh, tulis di sini 1. Okay, bila boleh, kamu tulis di sini 1. Lepas kita tulis 1, kita buat proses tolak. Okay, kita buat proses tolak. Iaitu 20 tolak 16. Jawapan dia 4. Okay. So, sekarang nombor baru kita ialah 4. Okay. Sekarang nombor baru kita ialah 4. Okay. Pergi ke kotak seterusnya. Bolehkah 8 diambil daripada 4? Bolehkah 8 diambil daripada 4? Mestilah tak boleh. Betul tak? 8 lebih besar daripada 4. Kalau lebih besar memang tak boleh ambil. Kalau kecil boleh ambil. Kalau besar tak boleh ambil. So 8 tidak boleh diambil daripada 4. Kita tulis kat sini kosong. Okay. Kemudian langkah 5. Bolehkah 4 diambil daripada 4? Ada RM4. Nak beli buku harga RM4 juga. Boleh tak beli? Jawapan dia boleh. Okay. Oleh sebab 4 boleh ambil daripada 4, maka tempatkan 1. Okay. Kita ada RM4, kita nak beli buku pun harga RM4 juga, kita boleh belilah. So, bila boleh ambil 4 tu, kita tanda 1. Lepas kita tanda 1, kita buat apa? Kita buat proses tolak macam tadi. 4 tolak 4 sama dengan kosong. Okey, kosong. Okey. Langkah 6. Bolehkah 2 diambil daripada kosong? Kita sekarang tak ada duit dah. Boleh nak ambil duit? RM2. Duit tak ada orang nak ambil RM2. Nak ambil daripada mana kan? So, kita tak boleh ambil dah. Bila tak boleh ambil, kita tanda. Kita tulis dengan kosong. Okey, kosong. Kemudian, satu lagi. Bolehkah 1 diambil daripada kosong? Sama juga. Tak boleh juga. Tandakan dengan, tuliskan dengan kosong. Okey, last sekali kita akan dapat jawapan dia. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Okey. Okey, ni kaedah yang kedua. Kemudian kita nak buat semakan, kita buat semakan macam tadi. Lukis kotak untuk 2 baris macam ni. 2 line macam ni. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Okey, kenapa 7 kotak? Sebab nombor kita adalah 84. So, kita kena berhenti sebelum nombor 84. Okey, kita kira nombor kuasa 2 yang sebelum 84. Jawapan dia 64 lah. Ini 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206. Okey, lepas tu kita buat proses darab. Okey, kita buat proses darab. Okey, sampai habis. 1 darab 64, tambah 0 darab 32, tambah 1 darab 16, tambah 0 darab 8, tambah 1 darab 4, tambah 0 darab 2, tambah 0 darab 1. Okey, kemudian kita dapat 64 tambah 0, tambah 16, tambah 0, tambah 4, tambah 0, tambah 0. Sama dengan 84. Ni jawapan akhir dia. Sama tak jawapan ni dengan yang kaedah tadi tu? Jawapan dia sama jawapan akhir dia. Kita dapat balik
84. Okey. So 10, 10, 100. Nombor perduaan sama dengan 84 nombor perpuluhan. Itu adalah conclusionnya. Okey. Okey, kemudian sampai dekat sini kamu buat sila buat latihan aktiviti berfikir. Aktiviti berfikir 2.4. Okey, 2.4 penyelesaian masalah. Tukarkan nombor perduaan kepada perpuluhan ABCD. Okey, buat ABCD. Kemudian soalan yang kedua. Tukarkan nombor perpuluhan berikut dengan menggunakan kaedah bahagi dua gunakan bakinya dan kaedah ambil daripada baki. 4 soalan juga. Yang ni dia akan jadi 8 soalan lah. Sebab satu soalan contohnya A 75 ni kamu akan buat pengiraan 2 kaedah. Satu kaedah bahagi 2 dan gunakan bakinya. Satu lagi kaedah ambil dari baki. Sila buat mula-mula kamu buat kaedah ni. Kemudian ada proses semakan dia. Okay, yang kedua buat kaedah ni. Ada proses untuk semakan baki dia betul ke tak. Okay. So kamu ada 4 soalan. Kamu ada 4 soalan. Tapi 4 soalan di bawah ni dia jadi 8 soalan lah sebab kita guna dua-dua kaedah. So ada 12 soalan yang kamu kena buat. Okay, dengan soalan-soalan yang tadi tu. Okay. Cikgu rasa sampai dekat sini sahaja. Okay. Sampai dekat sini sahaja. Kelas untuk hari ini. Okay, kamu buat latihan-latihan yang saya sebutkan tadi tu. Saya ulang balik. Okay. Yang pertama, aktiviti berfikir 2.1 yang nyalaan lampu mentol tu. Okay. Yang kedua adalah aktiviti berfikir 2.3. Okay. Berfikir 2.1 tu muka surat 22. Aktiviti berfikir 2.3 muka surat 24. Dan last sekali aktiviti berfikir 2.4. Okay, aktiviti berfikir 2.4. Nombor 1 dan 2 muka surat 28. Okay. Baik, sampai setakat ni sahaja untuk hari ini. Kalau kamu ada apa-apa masalah, kamu boleh message cikgu ataupun cikgu Faridah untuk tanya tentang apa yang kamu tak faham tu. Okay. Tak perlu nak malu-malu kalau tak mau telefon bercakap dalam handphone, kamu boleh message dekat WhatsApp. Kami akan jawab. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa buat latihan bagi habis. Nanti kita bincang sama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.